Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Analisis Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Minggu ini berlakunya fenomena alam yang cukup menarik dan juga cukup kalau bagi saya secara peribadinya teruja untuk mengetahuinya, di mana pada 9 Mac berlakunya gerhana matahari, gerhana penuh, dan ini merupakan fenomena yang pertama kali berlaku di rantau sebelah sini, di rantau Asia Tenggara khususnya pada abad ke-21 ini, dan gerhana matahari kali ini melintasi 12 provinsi atau daerah di Indonesia yang mendapat fenomena gerhana matahari penuh ini, dan sebahagian kawasan daripada Malaysia menerima dan juga menampak impak 86% lebih kurang fenomena gerhana matahari. Jadi kita nak faham mengenai fenomena ini dan juga impaknya terhadap pelbagai kesan terhadap air pasang laut, kepada manusia dan sebagainya. Sesuatu yang menarik untuk kita bincangkan. Saya bersama dengan dua orang tamu kita daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM. Bersama saya di sebelah kiri Surveyor Dr. Osman Zainal, merupakan pakar astronomi UTM dan juga merupakan pensyarah kanan di Jabatan Geoinformasi, Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah Universiti Teknologi Malaysia. Dan di hujung sana, dah lama tak bersama dengan kita, Profesor Dr. Muhammad Razali Mahmud, merupakan pakar ukur hidrologi dan pemetaan dasar laut Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Analisis Awani pada malam ini. Ini sesuatu yang fenomena yang menarik untuk kita bincangkan, khususnya apabila fenomena ini berlaku di bahagian ataupun di negara jiran. Walaupun berada di negara jiran, tapi kita mendapat kesan langsung daripadanya. Jadi kalau kita melihat gerhana penuh matahari ini, kalau di Malaysia kali terakhir mengalami fenomena ini, kalau seingat saya pada tahun 1995, mungkin doktor tidak keterlaluan kalau kita beranjak belakang sikit, kita nak ketahui bagaimana kita dapat memahami fenomena gerhana matahari penuh ini. Okay. Terima kasih kepada saudara Zulfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau kita lihat, gerhana ini adalah satu fenomena di mana kalau kita tahu bahawa bumi akan mengelilingi matahari dan bulan akan mengelilingi bumi. So pada satu ketika bumi, bulan dan juga matahari ini akan bertemu di dua titik. Yang pertama dinamakan titik ascending node dan yang kedua descending node. So apabila berlakunya gerhana matahari penuh terutamanya, maknanya ketiga-tiga jasad samawa ini akan berada dalam satu longitude yang sama, dalam sebaris, dan daripada situlah satunya matahari yang akan menerangi bumi akan ditutupi oleh dihalangi oleh bulan. So daripada situlah berlakunya proses gerhana ni. Berlakunya bila kedudukan bulan pada ketika dia mengorbit bumi itu, pada ketika dia berkedudukan menghampiri bumi. Sementara kalau sebaliknya, kalau bulan berada di titik yang ascending node di bahagian atas, so dia akan berlaku gerhana bulan di situ. So kalau kita lihat keseluruhannya, kita ada pernah berlaku di Malaysia pada 1929, gerhana matahari penuh melintasi di Alostar. Itu satu yang amat dalam sejarah kita, dari 1929 melalui Alostar bahagian utara, dan kemudian pada 1934 melalui di Sarawak, dan 1995 melalui Bandar Kudat. So daripada pada ketika 1929 tu, kalau kita lihat, terdapat pada situ pemerintah British telah membuat cerapan, dan agak unik dia punya objek matahari yang didapat, gambaran tersebut, di mana itu satu-satunya di Malaysia yang dapat melihat bagaimana solar flare itu berlaku. Yang mana solar flare itu berlaku dan kita boleh nampak titik-titik sunspot pada ketika cerapan itu dibuat. Dan tahun ini kita faham ada beberapa fasa dalam gerhana matahari ini, dan jarang juga kalau gerhana matahari penuh melintasi kawasan ini. Kalau sebelum ni ada gerhana separa cincin dan sebagainya, mungkin kita dapat fahami fasa-fasa gerhana matahari itu, kalau doktor boleh terangkan. Okey, fasa pertama dia adalah di mana titik di mana bulan menyentuh
matahari. Itu pasal pertama di mana dia bersentuh satu sama lain. Dan bila dia telah menutupi sebahagian daripada itu, akan mula pasal yang kedua. Dan pasal kedua ni biasanya dia akan tutup sepenuhnya matahari. Dan bila dia melalui fasa ketiga, dia akan matahari mula menerangi bumi, mengeluarkan cahaya semula. Dan fasa keempat apabila dia berjauhan dengan matahari lah. Kalau tahun ini katanya akan bermula daripada Lautan Hindi dan berakhir di Lautan Pasifik di sekitar Hawaii dan sebagainya. Mungkin doktor boleh terangkan sikit sebanyak. Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat lintasan secara penuh. 12 kalau tidak salah saya provinsi di situ. Dan cukup menarik sekali kalau kita dapat fahami. Okey, gerhana ni akan bermula dari Lautan Hindi. So dia akan bergerak sejauh 13,500 km sepanjang laluan dia. So dan pergerakan dia bermula di Lautan Hindi, dan pada di tempat-tempat pulau-pulau di bahagian Hindi itu Lautan Hindi akan mengalami malam yang agak panjang sedikit selama 1 minit pada hari tersebut. Kemudian dia akan melalui masuk ke daratan. Yang pertama adalah di sekitar Bengkulu, kemudian Palembang, naik ke Pulau Belitung, kemudian naik ke Kalimantan sehinggalah ke Sulawesi, Pulau Maluku, dan ramai ketika itu berada di Pulau Ternate di Maluku. Penuh di situ. Penuh situ. Dan di situ berlakunya gerhana bulan penuh, gerhana matahari penuh itu adalah selama hampir 3 minit. Paling lama. Paling lama di situ. Kemudian bergerak sehingga ke Lautan Pasifik, gerhana itu akan menjangkau maksimum dia selama 4 minit 58 saat. Kemudian dia akan terus ke melintasi Lautan Pasifik sehingga ke barat Amerika Utara. Itu titik yang terakhir lah. So sepanjang waktu tu maknanya kita hanya akan dapat dalam lebih kurang 1 jam setengah pemandangan fenomena tersebut berlaku. Okey, beberapa kawasan dekat Malaysia juga mendapat gerhana ini sikit sebanyak, antara peratusan 86% hingga ada yang mendapat sekurang-kurangnya 67% dilangkaui, kalau dapat saya bagi satu contoh. Tapi selepas ini kita nak faham juga apakah kesannya dalam tempoh masa gerhana matahari penuh itu. Prof Razali mungkin dapat membantu dalam pemahaman ini, kerana kalau dilihat kepada mitos dan juga cerita-cerita rakyat, gerhana matahari ini ramai mengaitkannya dengan berbagai perkara dan juga kepercayaan tertentu. Tapi dalam hari ini kita banyak informasi khususnya dalam bidang sains dan teknologi, itu mungkin kita dapat fahami selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis awal ini selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam analisis awal ni. Kami masih lagi membincangkan dan juga cuba memahami fenomena gerhana matahari penuh yang berlaku pada hari ini, di mana fenomena ini bermula pada pagi tadi dari Lautan Hindi, kemudiannya merentasi kawasan daratan daripada Sumatera, Pulau Bangka, Kalimantan dan Maluku dan Sulawesi Indonesia, dan di Malaysia beberapa kawasan juga menerima sedikit sebanyak impak daripada gerhana matahari ini, di mana antara 67 hingga 83% gerhana yang dapati di beberapa tempat di Johor Bahru, Melaka, Kuala Lumpur, Kota Baru, Langkawi, Kota Kinabalu dan juga Kuching. Kita nak juga fahami daripada aspek impaknya kepada bumi dan juga impaknya kepada manusia. Kita faham tarikan matahari ada kaitan yang secara terus kepada pasang surut dan sebagainya. Mungkin Prof Razali mungkin dapat memberikan sedikit sebanyak pemerhatian dan juga kefahaman mengenai bagaimana hubung kait antara gerhana matahari penuh ini dan juga pasang surut pada ketika fenomena itu berlaku. Kejadian pasang surut, fenomena pasang surut ni melibatkan dua badan cakrawala, iaitu matahari dan bulan. Dalam fenomena gerhana matahari, kita dapati matahari, bulan dan bumi dalam satu garis. Kalau kita lihat balik,
sumbangan ataupun pesan impact bulan terhadap pasang surut di bumi lebih besar lagi daripada matahari, iaitu pada nisbah 0.46 impact dia bulan 1 matahari 0.46, sebab bulan tu lebih dekat dengan bumi. Jadi dalam keadaan di mana berlaku fenomena gerhana matahari ini, kita dapati lintasan bayang bulan yang kita panggil umbra tu, di situlah sebenarnya fokus yang berpusat yang menghasilkan gerhana matahari total penuh. Dan yang lintasan bayang bulan penumbra di luar itu yang menghasilkan gerhana matahari separa. Itu yang terjadi di semenanjung selatan semenanjung Malaysia dan termasuk di Sarawak. Tapi saya nak cakap sikit tentang uniknya pergerakan bulan matahari ini. Kalau kita tengok bulan, dia ada orbit dia, lalu ada orbit. Matahari ekliptik. Orbit bulan melintasi ekliptik matahari pada tempat yang sama sekali dalam tempoh 18.61 tahun. Itu bila dia cross pada hemisfer utara ke sebelah selatan, yang Dr. Osman beritahu tadi itu yang dipanggil azimuth. Not menaik dia panggil. Jadi unik sebab kalau kita perhati betul kejadian alam ni orbit bulan melintasi ekliptik matahari pada titik yang sama sekali dalam tempoh 18.61 tahun. Bermakna itu kitaran penuh pasang surut. Jadi selepas 18.61 tahun kitaran semula. Jadi kita pada teorinya beranggapan bahawa laluan proses pasang surut di bumi ini akan mengalami proses yang balik pada mula-mulanya. Untuk keadaan di mana matahari, bulan dan bumi dalam satu garis lurus, matahari dan bulan dia berada pada bahagian yang sama dengan bumi. Itu yang kita dalam pasang surut kita panggil fasa bulan baru. Tapi kalau sekiranya di tengah-tengah tu ialah bumi, bulan berada di sebelah bertentangan dengan matahari, kita panggil fasa bulan penuh. Itu yang boleh berlakunya gerhana bulan. Tapi kita sekarang kita ada bulan dan matahari berada pada bahagian yang sama. Itu yang boleh berlaku gerhana matahari. Bagaimana kita nak faham, kalau mungkin ramai yang mengatakan ini kepakaran astronomi semata, tapi seperti Prof juga boleh melihat ini daripada sudut yang berbeza, dan juga pentingnya fenomena seperti ini untuk data dan juga kajian baru, dan juga kita melihat bagaimana kepentingnya untuk kita melihat impaknya kepada pasang surut contohnya. Apa yang kita boleh gunakan kesempatan ini, Prof? Orang seperti bagi saya kita boleh buat ramalan pasang surut. Penting sangat, mana kita boleh melakukan kajian tentang ketinggian air di suatu kawasan berdasarkan pada fasa bulan baru dan fasa bulan penuh. Sebab fasa bulan baru ni dia berlaku sekali tempoh 29,5 hari. Tapi tak semestinya akan berlaku gerhana matahari pada ketika itu. Tapi pasang pun akan berlaku pasang besar dan tempoh 29,5 hari, yang itu dikenali sebagai fasa bulan baru. Jadi berbandingkan dengan fasa bulan penuh tadi, mungkin air pasang ketika fasa bulan penuh tidak setinggi masa fasa bulan baru. Untuk fenomena gerhana matahari, sebenarnya kedudukan bulan dan matahari itu kalau kita tengok kemungkinan berlakunya gerhana matahari apabila bulan tu hampir dengan bumi. Dan mana dia boleh menutupi bumi itu, ataupun matahari itu terlalu jauh sebab nak dapatkan bayangan bulan tu jatuh ke atas bumi. Jadi dalam kes gerhana matahari ini, kedudukan fasa bulan baru ni akan melibatkan ketinggian impact kepada pasang surut, iaitu ketinggian air di bumi, terutamanya titik yang betul-betul menghadap bulan tu. Titik di bumi yang betul-betul menghadap bulan tu akan mengalami air pasang.